Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid darjah 5 yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita bahasa Arab. Tajuk di bawah jumlah ismiyah iaitu Nau'ul Ismi, bahagian isim. Baiklah, untuk pelajaran hari ini, yang pertamanya kita akan ulang kaji sikit tentang jumlah ismiyah yang kita dah belajar daripada darjah 4 ada sikit dan darjah 5 pun ada juga. Jadi kita akan ulang kaji semula berkaitan isim, berkaitan jumlah dan berkaitan jumlah ismiyah. Yang kedua, selepas kita dah ulang kaji barulah kita masuk pelajaran yang baru iaitu Nau'ul Ismi, 5 jenis-jenis isim. Dan di akhir pelajaran kita akan adakan sedikit latih to be untuk kita kenal pasti jenis-jenis isim. Yang mana satukah jenisnya kita akan kenal pasti sebagai ulang kaji, sebagai penguat untuk kita punya pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita ulang kaji terlebih dahulu pada darjah 4 yang kita dah belajar sebelum ini berkaitan dengan jumlah ayat. Dalam bahasa Arab, sesuatu ayat, tak kiralah sama ada ayat tu panjang ke pendek ke, dia mesti terbahagi atau mengandungi salah satu ataupun dia tak lari daripada 3 komponen utama ini. Yang pertama, isim. Isim ni maksudnya kata nama. Kedua, fa'al, iaitu kata kerja. Yang ketiga, huruf, iaitu kata sendi. Huruf ni ada banyak, antaranya huruf jar lah, kata sendi. Sebagai contoh, kita lihat ada 2 contoh ayat yang saya beri di bawah ini. Kataba Muhammadun ar-risalata bil qalami. Perasan tak warnanya berlainan? Kuning menunjukkan fa'il, kataba sedang menulis, telah menulis. Muhammadun, kenapa hijau? Sebab dia adalah isim. Muhammad nama orang lah, pelaku. Siapa yang menulis? Muhammad yang tulis. Ar-risalata, surat, dia adalah isim, kata nama, objek, benda. B, nampak dia warna purple, menunjukkan huruf, harfun jar, kata sendi. Menulis dengan apa? Al-qalami, dengan pen. Al-qalami adalah isim. Kita lihat contoh yang kedua. Al-ummu, ibu, nampak warna apa? Hijau. Sebab dia adalah kata nama. Tatbakhu, ni adalah warna kuning. Maksudnya dia adalah fa'il. Ibu memasak. As-samaka, ikan. Ikan adalah kata nama, isim lah, kata nama. Fi, di, kata sendi, huruf jar. Al-matbakh, al-matbakhi, iaitu dapur, kata nama, dia adalah isim. So dalam ayat tak lari daripada 3 benda inilah. Kadang-kadang 2 sahaja pun dah cukup. Kadang-kadang dia memerlukan kata sendi, harfun jar untuk melengkapkan ayat. Baiklah, seterusnya kita sambung ulang kaji 4. Alamatul ismi, ataupun tanda-tanda sesuatu itu menunjukkan dia adalah isim. Yang ini juga kita dah belajar semasa darjah 4. Kalau awak ingat lagi lagu yang saya ajar, alamatul isim ada 4. Al-khafdu tanwin, alif lam huruf jar. Al-khafdu baris bawah, tanwin baris 2, alif lam ada alif lam ba'da huruf jar selepas kata sendi. Al-khafdu baris bawah, tanwin baris 2, alif lam ada alif lam ba'da huruf jar selepas kata sendi. Baik, tadi kita kenal isim sebab dia ada warna. Macam mana kalau semua ni tak ada warna? Bayangkanlah kalau tak ada warna. Macam mana kita nak kenal? Salah satunya dengan 4 tanda-tanda ini. Yang pertama, khafdu. Apa itu khafdu? Baris bawah. Baris bawah di mana? Baris bawah pada huruf terakhir.
Sebagai contoh, kita tengok di sini huruf terakhirnya berbaris bawah. Huruf terakhirnya berbaris bawah. Maka ia adalah isim. Yang kedua, tanwin. Tanwin, kalau dalam tajwid kita pun dah belajar tanwin tu baris dua. Sama ada dua di atas, dua di bawah dan dua di depan. Baris tanwin juga dia hanya muncul pada huruf terakhir sesuatu perkataan. Kena bezakan istilah antara ayat, jumlah dengan kalimah, perkataan. Ayat mengandungi beberapa perkataan. Contoh, Muhammad menulis surat. Muhammad satu perkataan, menulis satu perkataan, surat satu perkataan, kalimah. Tapi kalau Muhammad menulis perkataan, itu satu ayat. So, tanwin biasanya berada pada huruf terakhir pada satu perkataan, satu kalimah tersebut. Contohnya kat mana kalau dalam ayat ini? Dia adalah berada di sini. Muhammadun. Muhammadun. Tanwin hadapan. Okay. Yang ketiga, tanda yang ketiga alif lam. Ini yang paling senang. Paling banyak perkataan yang ada alif lam. Ada berapa di sini? Cuba kita cari yang pertama. Alif lam. Yang kedua. Alif lam. Yang ketiga. Alif lam. Yang keempat. Alif lam. Dan yang kelima pun ada alif lam. So, dia tak semestinya satu perkataan tu cuma ada satu alamatul isim. Tidak. Boleh jadi satu perkataan tu ada dua atau tiga alamatul ismi. Macam tadi, dia ada alif lam dan dia juga ada al-khafdu tadi. Okay. Yang keempat, kita ulang kaji. Ba'da huruf jar, selepas kata sendi. Tadi, yang kita ulang kaji pada awal tadi, ada tiga komponen dalam ayat. Ingat? Isim warna hijau, fi'il warna kuning, yang warna purple ni apa? Huruf jar. So, selepas kata sendi, huruf jar, kita kena kenal dulu mana satu huruf jar. Selepasnya, sudah confirm, pasti, mesti akan ada isim. Jadi, kalimah dekat sini, ba'da huruf jar adalah dua kalimah ini. Macam saya kata tadi, alamatul isim ni dia tak semestinya satu perkataan cuma ada satu alamat, cuma satu tanda. Tidak. Boleh jadi ada dua, boleh jadi ada tiga. Macam tadi ni, yang pertama al-khafdu, baris bawah. Yang kedua alif lam. Dan yang ketiga selepas huruf jar. Itu alamatul isim. Okay. Sekarang, kita akan kembali ulang kaji pada pelajaran darjah 5. Pelajaran darjah 5. Kita dah pun belajar bahawa jumlah itu terbahagi kepada dua. Baiklah. Jumlah iaitu ayat terbahagi kepada dua jenis. Ayat bahasa Arab ni dia terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama dinamakan jumlah al-ismiyah. Yang kedua dinamakan jumlah fi'liyah. Ataupun al-fi'liyah pun boleh. Tertinggal alif lam. So, apa bezanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Agak-agak boleh teka tak kenapa dinamakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Cuba awak ingat balik apa komponen-komponen dalam ayat bahasa Arab? Isim, fi'il, huruf. Semula. Isim, fi'il, huruf. Ya. Jumlah ismiyah kerana ayat tersebut bermula dengan isim. Isim, ismiyah. Jumlah fi'liyah kerana ayat tersebut bermula dengan fi'il. Fi'il, fi'liyah. Nampak? Kat sini kita guna contoh ayat yang sama macam tadi. Kita pun tadi kita dah ulang kaji warna kuning tu apa, warna hijau tu apa. Ingat lagi tak kuning ni apa? Fi'il. Ingat lagi tak hijau ni apa? Isim. Jadi, sebagai ulang kaji, mana satu jumlah ismiyah dan mana satu jumlah fi'liyah? Ingat balik, jumlah ismiyah bermula dengan isim. Isim kat depan sekali. Mana satu ayat yang depan sekali adalah isim? Ya, yang bawah.
Jadi yang ini ayat yang bermula dengan isim dinamakan jumlah ismiyah. Manakala ayat yang bermula dengan fi'il dinamakan jumlah fi'liyah. Boleh dapat? Okey, baik. Baiklah, kita sudah selesai ulang kaji pelajaran yang lalu. Kita akan masuk pelajaran yang baru pada hari ini, iaitu Nau'ul Ismi, jenis isim. Terdapat 5 jenis isim. Kalau sebelum ini kita dah belajar 4 alamatul ismi, tanda-tanda dia adalah isim. Tetapi ada beberapa perkataan yang dia isim tapi dia tidak ada tanda-tanda isim. Nanti kita akan jumpa salah satu daripada 5 jenis isim ini. Yang pertama, jenis isim yang pertama adalah dhamir. Dhamir adalah kata ganti diri. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita dah belajar dalam darjah 4 ada, darjah 5 pun ada lagi ditekankan. Yang kedua adalah isim alam. Isim alam ni senang cerita adalah kata nama am atau kata nama khas. Kata nama lah. Sama ada nama orang, Muhammad, Khadijah, Aisyah, Ibrahim, ataupun kata nama am, talibun, murid, al-muslimuna, orang-orang muslim, al-mu'minunat, al-mu'minati, orang-orang mukminat yang muslimah, yang perempuan. Maka dia menunjukkan orang, dia menunjukkan kata nama am atau kata nama khas di kategori isim alam. Yang ketiga adalah al-idhafah. Al-idhafah ni nak mudah bahasa, nak mudah faham, dia umpama 2 perkataan yang memberi makna satu ayat. Contoh kalau dalam bahasa Melayu kita ada bola, sepak. Bola lain, sepak lain. Tapi bila cantumkan bola, sepak, dia menjadi makna lain, sukan. Betul? Begitu juga dengan bahasa Arab, dia ada perkataan yang 2 perkataan, satu makna. Kalau dipisahkan, maknanya tergantung, dia tak sempurna lah. Itu namanya idhafah. Ciri-cirinya nanti saya terangkan. Yang keempat, kita ada ismul isyarah. Ini juga kita dah belajar darjah 4, isim isyarah, iaitu kata tunjuk. Isim isyarah terbahagi kepada 2. Lil qarib, yang dekat. Ini. Lil ba'id, yang jauh. Itu. Kalau bahasa Melayu gitulah, ini, itu. Tapi kalau bahasa Arab, hadza, untuk benda ataupun orang, lelaki jantinanya 1 orang. Hadzani, 2 orang. Haulai, ramai. Perempuan pun lain. Hadhihi, hatani, haulai. Yang itu semua kita dah pun belajar dalam darjah 4. Kemudian yang kelima adalah ismul istifham. Yang ini kita belajar dalam darjah 5 sebelum tajuk jumlah ismiyah. Jadi boleh tengok pada muka surat lalu, dalam kitab ada 6 contoh isim istifham, kata tanya yang diberi. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi didedahkan sikit demi sikit dululah. Jadi kalau kita dah kuasai pelajaran-pelajaran yang lalu, sebenarnya mudah sahaja bahasa Arab ini. Baik, contoh yang pertama, dhamir. Tadi kita dah nyanyi huwa, huma, hum sampailah habis. Yang kedua, contoh isim alam, nama Muhammad, Khadijah, talibun, murid. Kata nama khas, spesifik untuk seseorang. Kata nama am, umum. Yang ketiga, al-idhafah. Contoh kat sini, kurratul qadami, bola sepak. Antara ciri-ciri idhafah adalah kita akan nampak perkataan yang alif lam, kemudian belakangnya baris bawah. Depannya mesti tak ada tanda-tanda isim, nampak? Dia tak ada alif lam, tak ada tanwin, tidak ada baris bawah. Bukan selepas huruf jar. So macam mana kita nak kenal dia isim ataupun bukan? Kita cari yang ini. Cari yang kedua ni, kalau ke depannya tak ada alamatul isim macam ni, maksudnya dia dua perkataan satu makna. Maksudnya dia adalah al-idhafah. Contoh lain, asirul burtuqali.
Al ada alif lam, burtuqali baris bawah. Depannya tak ada tanda-tanda isim, tak ada alamatul isim. Maksudnya dia dua perkataan ni idhafah. Kan nanti kalau awak dah belajar lebih tinggi, dia ada lebih spesifik lah, namanya mudhaf, mudhafun ilaih. Tapi untuk peringkat kita darjah 5, kita bagi mudah-mudah dulu, namanya idhafah. Dua perkataan, satu makna. Juz, urin. Okay. Yang seterusnya isim isyarah, kata tunjuk. Contoh hadha, ini. Hadhihi, ini juga tapi untuk lelaki, untuk perempuan. Zalika, itu untuk lelaki. Tilka, itu untuk perempuan. Kemudian yang kelima, isim istifham, kata tanya. Ada banyak tapi kita boleh letak sikit je lah. Hal, adakah? Ma, apakah? Aina, di manakah? Boleh? Okey, baik. Baik. Untuk kita hafal 5 jenis ini, terpulang pada individu. Ada orang yang boleh hafal tanpa lagu, ada orang kalau ada lagu dia senang hafal. Jadi kalau siapa yang suka hafal melalui lagu, boleh sama-sama ikut saya. Nau'ul ismi ada 5. Pertama dhamir, huwa, huma, hum sampai habis. Kedua isim, alam, Muhammad. Ketiga idhafah, qurratul qadami. Keempat isim isyarah, hadha, hadhihi. Kelima isim istifham, hal, ma, aina. Boleh? Kita cuba sekali lagi. Okay? 1, 2, mula. Nau'ul ismi ada 5. Pertama dhamir, huwa, huma, hum sampai habis. Kedua isim, alam, Muhammad. Ketiga idhafah, qurratul qadami. Keempat isim isyarah, hadha, hadhihi. Kelima isim istifham, hal, ma, aina. Okay? Lagu ni kita tak masukkan semua contoh lah. Jadi kalau kita boleh ingat 1-2 contoh, mudah-mudahan kita boleh automatic fikir contoh-contoh lain yang serupa dengannya. Okay, baik. Okay, mari kita pergi kepada bahagian yang ketiga, iaitu latih to be, mengenal pasti jenis-jenis isim. Di kat sini ada 5 contoh isim, kita kenal pasti jenisnya apa. Yang pertama, hadha, hadhihi. Apakah jenisnya? Kalau kita ingat balik lagu tadi, kita nyanyi balik. Hadha, hadhihi adalah isim isyarah. Bawahnya, Muhammad, Khadijah. Apakah jenis isim ini? Cuba ingat balik, agak-agak jenisnya apa? Muhammad, Khadijah adalah isim alam. Huwa, hiya. Agak-agak ini apa? Dia adalah dhamir. Zalika, tilka. Apakah jenis isim ini? Dia adalah isim isyarah. Hal, ma, aina, ada tanda soal. Ini adalah kata tanya, dalam bahasa Arabnya isim istifham. Yang terakhir, qurratul qadami. Nampak? Ada alif lam, baris bawah, depannya tak ada alamatul ism. Maksudnya dia adalah dua perkataan, satu makna. Apakah namanya tadi? Idhafah. Okay, baik. Macam tadi saya kata, antara dalam isim ini, dia tidak ada tanda-tanda isim. Contoh seperti hadha, hadhihi. Nampak? Dia tak ada 4 alamatul isim yang kita dah belajar darjah 4. Kalau isim alam biasanya ada alamatul isim, sama ada tanwin ataupun alif lam. Huwa, huma, hum, dhamir pun tidak ada alamatul isim. Kata tanya pun tidak ada alamatul isim. Sebab itu perlu kita belajar nau'ul isim ini supaya kita boleh kenal, oh ayat ini bermula dengan kata tanya, dia adalah jumlah ismiyah. Macam tu. Okey. Okey, latihan yang kedua. Suaikan. Kat sini diberi contoh-contoh ayat. Warna merah ni adalah isim semuanya.
Jadi isim kat depan sekali yang warna merah tu apakah jenisnya? Nampak? Huwa hasanul khuluqi. Dia baik akhlaknya. Huwa, isim huwa ini dhamir. Mana satu dhamir? Di sini. Maka kita gariskan. Yang kedua, Muhammadun rajulun salihun. Muhammad seorang lelaki yang soleh. Muhammad ni apa? Nama orang. Bila nama orang, di jenisnya apa? Isim alam. Yang ketiga, afdalul ikhtiyari li ta'allamid dinniyah. Sebaik-baik pilihan mempelajari agama. Nampak? Dua perkataan warna merah. Perkataan kedua ada alif lam, hujungnya baris bawah. Perkataan pertama tidak ada tanda-tanda isim. Maksudnya dia adalah dua perkataan satu makna. Apakah namanya tadi? Al-idhafah. Yang keempat, hadza kitabus sirah. Ini kitab sirah. Ini kata apa? Kata tunjuk. Kata tunjuk bahasa Arab adalah isim isyarah. Hal, adakah anta tafhamu? Adakah kamu faham? Faham tak pelajaran hari ini? Hal, adakah? Dia kata tanya. Kata tanya bahasa Arab adalah ismul istifham. Baiklah, sekadar itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Moga-moga memberi manfaat, memudahkan kita faham. Kita berusaha, tapi jangan lupa kita perlu berdoa dan juga banyakkan latihan, praktis. Barulah nanti kita mohon pada Allah, moga-moga Allah berikan kita kefahaman, mudah untuk kita aplikasi dan amalkan. Sama ada aplikasi dalam perbualan, mana satu hari nanti awak travel ke negara Arab, pergi ke Mekah, Madinah, ataupun mengaplikasikannya di dalam peperiksaan ataupun ujian. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.